Assalamualaikum murid-murid 5 Adil dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada Kishan, Kazwin. Baik sambil mendengar melodi yang sangat merdu ini, hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik, cikgu pasti yang murid-murid 5 Adil semua faham tentang konsep penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk yang pernah kita pelajari sebelum ini. Baik, kita terus kepada pembelajaran kita. Di sini cikgu merujuk kepada nota ringkas yang telah dibuat, iaitu konsep ayat tunggal. Ayat tunggal ini ialah ayat yang mengandungi satu subjek. Ini kita kata subjek. Kamu pasti ingat kan tentang konsep siapa. Dalam kita nak bina ayat, kita kena tahu siapa. Kemudian kita ada mengapa, di mana. Ini yang konsep siapa, inilah yang kamu kena tahu. Ini ialah kita sebut sebagai subjek kita. Di sini siapa merujuk kepada nama ataupun benda. Benda juga merujuk kepada nama, kepada subjek. Benda di sini. Ini merujuk kepada kata soal apa. Tempat. Di mana? Di sekolah. Sekolah itu. Ini yang cikgu kata nak rujuk pada konsep nama, benda dan tempat. Nanti kita tengok betul. Baik, predikat ini yang menerangkan tentang nama ini, yang menerangkan subjek. Contohnya saya. Saya ni merujuk kepada siapa? Dia ialah nama. Saya sakit. Dia menerangkan bahawa saya ini sedang sakit. Rumah Ali. Rumah Ali ini ialah merujuk kepada benda ataupun kita boleh kata tempat juga. Dia nak mengatakan bahawa cantik. Nak terangkan di sini ialah rumah Ali cantik. Ahmad tidak pergi ke sekolah. Ini nak penerangan lah bahawa Ahmad dia tidak pergi ke sekolah. Ini kita kata sebagai predikat. Baik, kita tengok pula kepada ayat majmuk. Cikgu faham dan cikgu tahu kamu semua memang sudah menguasai tentang konsep penggunaan ayat majmuk sebab berdasarkan latihan yang telah kita buat sebelum-sebelum dalam bidik darjah. Baik, ayat majmuk ialah ayat mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung, antara kata hubung ialah dan, yang, bahawa, apabila. Selain pada itu, kalau kamu ingat lagi pada konsep yang ni cikgu suka sangat ulang-ulang. S merujuk kepada supaya, U untuk, K kerana, A agar, atau banyaklah kata hubung yang telah kita pelajari di dalam bidik darjah. Nanti kita juga akan jumpa banyak kata hubung sewaktu kita membuat latihan. Okey, kita tengok contoh yang pertama, ayat majmuk. Ayat majmuk pertama ialah Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Di sini kata hubung yang digunakan ialah dan. Ini cikgu dah pisahkan dan di sini. Okey. Dan apabila kita cerakinkan ayat ini menjadi dua ayat tunggal, maka dia menjadi Suhaili suka makan nasi lemak. Kita ambil ayat yang pertama ni, Suhaili suka makan nasi lemak, maka jadilah ayat yang di sini. Apabila ayat kedua, kamu kena mengulang balik. Okey. Jadikan dia ayat tunggal, ulang balik. Suhaili suka makan mi sup. Jadi apabila kamu jadikan dia ayat majmuk, maka perkataan yang sama, dapat tak? Suhaili suka makan. Kamu boleh potong dan bila digabungkan maka jadilah dia Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Ayat yang kedua. Ayat kedua ialah kata hubung yang. Kata hubung pancangan. Di sini kita dah belajar. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Jadi bila kita pisahkan di sini, kita dah nampak, kita dah tahu dah konsep kata hubung. Kamu dah mula-mula kamu kenal pasti kata hubung dalam ayat. Lepas itu kamu boleh ubah. Tapi ayat ini special sikit, dia istimewa. Jadi kamu kena terbalikkan. Kita tak boleh kata rumah besar itu. Kalau rumah besar itu, dia sudah jadi ayat tergantung.
Jadi dia jadi, kita kena ubah dia untuk ayat tunggal, dia akan jadi rumah itu besar. Dan ayat yang kedua ialah rumah itu rumah Fazli. Jadi apabila kita jadikan dia ayat majmuk, maka rumah itu yang berulang kita ubah, kita buang. Baik, ayat yang ketiga. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan di sini kita dah tahu bahawa kata hubungnya ialah bahawa. Jadi yang di sini lebih senang. Ayat yang pertama di depannya akan jadi ayat yang pertama. Dan ayat yang di belakang kata hubung akan menjadi ayat tunggal yang kedua. Okay. Dan yang terakhir, dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Jadi apabila kamu buat soalan bentuk macam ni, kena pasti dulu apakah ayat tunggal, apakah kata hubung yang terdapat dalam ayat. Jadi kata hubungnya ialah apa, bila. Jadi apabila kita cerakinkan, ayat yang pertama itu akan menjadi dia akan balik ke kampung. Kita ambil sebiji-sebiji di sini. Ayat yang kedua, kita tak boleh kata ada masa lapang. Kerana konsep ayat tunggal, kamu mesti ada subjek. Jadi subjeknya kamu ulang balik, dia di sini. Tapi apabila kamu nak membentuk kata majmuk, kamu pun potong dia akan jadi dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Baik. Kita teruskan kepada latihan yang akan kamu buat. Kita tengok contoh. Di sini memang ada kata contoh. Baik. Dia kata sini cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi maksudnya kamu tak boleh tambah perkataan yang lain, kamu hanya pisahkan dia menjadi dua ayat dua ayat tunggal. Di sini kena pasti dan gariskan kata hubung dalam ayat, pisahkan ayat kepada dua ayat tunggal. Jadi langkah yang pertama seperti yang cikgu jelaskan pada kamu. Taukid Ali menternak ayam daging dan ini kita gariskan sebab kita tahu dan inilah kata hubung. Ayam, telur. Jadi apabila kamu pisahkan, kamu dah nampak Taukid Alim menternak ayam daging. Ini ialah ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua, Taukid Lim menternak ayam telur. Kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, kata hubung dia ialah sejak. Sejak ini telah digariskan, iaitu, tapi cikgu highlightkan juga supaya kamu jelas. Cikgu warnakan dia warna merah. Nampak tak? Jadi dari sini kamu dah boleh tahu dah. Yang mana satu ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal. Jadi, ibu bapa Alia telah bercerai. Ini adalah ayat pertama. Ibu bapa Alia bercerai 3 tahun yang lalu. Yang ini kamu kena ulang. Kamu tak boleh kata 3 tahun yang lalu. Sebab itu bukan ayat yang lengkap. Walaupun ayat tunggal, tapi dia perlu ada subjek. Ingat, subjek. Kita cuba buat latihan pertama. Latihan pertama, ayah mencuci kereta di halaman rumah, manakala ibu memasak rendang di dapur. Yang mana satu kata hubung? Kata hubungnya ialah, kalau dalam ujian, nanti disuruh garisi kata hubung yang terdapat dalam ayat, itu bermakna kamu kena garis. Jadi langkah kita yang pertama, kita kena pasti apakah kata hubung dalam ayat ini. Kata hubung dalam ayat ini ialah mana? Kalau dalam peperiksaan dah dapat dah satu markah ni. Apabila nak dipisahkan, maka kamu pun tulis. Ayat tunggal yang pertama yang itu yang berada di depan. Kata hubung, ayah mencuci kereta di halaman rumah. Ayat yang kedua ialah yang berada di belakang kata hubung, iaitu ibu memasak rendang di dapur. Jelas ya? Cikgu harap kamu faham. Kalaulah dalam bina ayat bahagian A keluar soalan suasana di dalam rumah, kamu boleh dah membina ayat majmuk yang ini. Gunakan manakala. Sebab kalau nak mendapat markah yang baik, kamu kena membina ayat yang dramatis.
Kalau kamu buat ayat tunggal, ini bermakna ayat kamu kurang dramatis. Lebih-lebih lagi murid-murid 5A ialah murid-murid yang bijak. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Salina yang menderita penyakit kanser tahap 4 telah meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh. Baik, di sini yang mana satu kata hubung? Kita dah belajar dah. Yang ialah kata hubung. Yang ialah kata hubung. Jadi, macam ni kita hendak membina ayat. Ayat tunggal, kita perlu pisahkan dua ayat ni. Dia akan jadi Salina menderita penyakit kanser tahap 4. Ayat yang kedua. Meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh petang semalam. Kalau kamu buat ayat macam ini, mana subjeknya? Tak ada subjek. Jadi ayat ni salah. Okay? Ayat ini dipanggil ayat tergantung. Kalau ayat tergantung macam ini, memang salah. Kalau nak bagi markah dalam peperiksaan, kamu hanya dapat untuk idea sahaja, kata kerja. Tapi untuk struktur ayat, kamu dapat ayat kosong. Jadi wajib ada subjek. Subjek dia ialah Salina. Nampak? Kita mengulang balik waktu pembinaan ayat majmuk. Baik. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Pekerja-pekerja asing menjadi pilihan banyak majikan di negara ini kerana mereka sanggup menerima upah lebih rendah. Baik, yang ini senang. Apa dia? Kerana. Kerana ialah dia hubung. Jadi kamu pun gariskanlah kerana ini. Cikgu highlightkan merah supaya nampak sebab bila garis tu dia tak nampak. Okay? Untuk nak jadi rujukan kamu, gariskan dulu. Jadi bila kamu dah kenal pasti kata hubung, kamu dah boleh senang hendak membina ayat. Jadi untuk ayat yang pertama, pekerja asing menjadi pilihan banyak majikan. Ayat yang kedua, mereka sanggup menerima upah lebih rendah. Okay. Baik. Jadi yang seterusnya cikgu rasa kamu boleh buat. 5 senang, 6 senang, 7 pun senang. Nampak dengan jelas. Lapan pun insya-Allah cikgu tahu kamu boleh buat. Cikgu nak tengok ayat nombor 10. Ayat nombor 10 ni agak sukar sikit. Baik, sumbangan sektor perindustrian terhadap kekukuhan ekonomi Malaysia tidak dapat disangka lagi. Malah perlu diberikan fokus utama dari semasa ke semasa. Kata hubung di sini ialah malah. Jadi macam mana kita nak buat? Apabila kita dah pisahkan, kita dah nampak sebenarnya ayat yang pertama. Ayat pertama tu berada di depan. Sumbangan sektor perindustrian terhadap kekukuhan ekonomi Malaysia tidak dapat disangkakan lagi. Ini ayat pertama. Ayat pertama memang insya-Allah cikgu faham. Cikgu tahu kamu boleh buat. Baik, ayat yang kedua ni, kita nak ambil dari mana cikgu? Kamu kena ambil dari perkataan kekukuhan ekonomi Malaysia perlu diberikan
fokus utama dari semasa ke semasa. Nanti pastikan ejaan betul ya sayang. Jadi inilah konsep ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jadi sekiranya murid-murid semasa membuat latihan tidak faham, bolehlah kamu bertanya kepada cikgu, WhatsApp kepada cikgu. Cikgu tak ada masalah untuk membantu kamu. Jadi untuk pembelajaran video kita pada pagi ini, cikgu hentikan setakat ini. Kamu boleh rujuk balik nota yang cikgu lampirkan dalam grup. Sekiranya tidak faham, bertanya. Dan baik, untuk tugasan kamu pada hari ini ialah cikgu hendak kamu salin bahagian ni. Tulis dalam buku latihan apa sahaja buku latihan yang kamu ada. Sebaiknya buku tata bahasa pemahaman, iaitu buku unicorn tu. Kalau tak ada, tulis je lah di mana-mana buku latihan. Ialah di sini. Kamu salin dulu yang ni. Ayah mencuci halaman rumah manakala ibu memasak renang di dapur. Kemudian baru kamu pisahkan ayat 1, ayat 2. Salin seperti biasa yang kita pernah buat sebelum ini. Okay. Kalau misalnya di rumah kamu ada printer, kamu bolehlah mencetak tugasan yang diberi tanpa dalam buku. Tulis sahaja jawapan. Okay. Itu sahaja. Lagu pun dah habis. Bye. Terima kasih semua. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita dapat jumpa seminggu lagi dari sekarang.